ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حرج مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق Allahul Azim. Maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mendiami kota negeri yakni Madinah, yang mereka itu beriman sebelum daripada kedatangan saudara-saudara mereka golongan muhajirin daripada Makkah. Mereka itu mencintai saudara-saudara mereka yang berhijrah itu, dan tidak ada suatu hajat kepentingan yang terdetik di dalam hati mereka terhadap apa yang telah mereka berikan kepada saudara-saudara mereka yang berhijrah itu. Dan mereka mengutamakan saudara-saudara mereka yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka, sekalipun diri mereka itu sangat berhajat pada ketika itu. Sesiapa yang memelihara dirinya daripada bakhil, maka mereka itulah golongan yang mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Sadaqallahul Azim. Yang bahagia saf jawatan kuasa masjid dan tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para asatizah, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah pada malam ini. Kita masih lagi berada di dalam bulan suci daripada bulan-bulan suci Islam yang 4, yakni bulan Muharram. Yang mana bulan suci Islam ini ada 4, seperti mana yang telah disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, bahawa Ashhurul Hurum, bulan-bulan suci yang tidak dibenarkan orang Islam berperang, ialah 3 bulan yang mutataliyah, yang berturut-turut, dan 1 bulan yang berasing. 3 bulan yang berturut-turut, kata Nabi, ialah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Adapun bulan yang berasing itu, kata Nabi, adalah bulan Rajab. Ini berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan-bulan suci ini juga disebut oleh Allah di dalam Al-Quran Ashhurul Hurum, bulan-bulan suci, bulan-bulan yang diharamkan Allah berperang. Kerana keistimewaan dan kelebihan-kelebihan yang Allah jadikan pada bulan ini, itu adalah suatu ketetapan Allah yang kita kena patuh. Cumanya kalau kita diperangi ataupun diserang, maka Islam mengharuskan kita untuk mempertahankan diri pada bulan ini. Di bulan suci ini juga disunatkan kita beramal dengan amal-amal ibadat. Di antara perkara yang ditekankan ialah berpuasa. Seperti mana yang tersebut dalam sebuah hadis
Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang lelaki. Lalu Rasulullah melihat keadaan diri dia yang tak terurus. Nabi tanya dia, kenapa dengan kamu? Lalu dia jawab, ya Rasulullah, selama setahun aku tidak bertemu dengan kamu. Dia merantau, dia keluar daripada kota Madinah. Lalu dia kata, selama setahun itulah aku berpuasa setiap hari. Kerana dia tak dapat duduk dengan Nabi, jadi dia gantikan amalan dia itu. Dia gantikan kelebihan dia tak dapat duduk, kelebihan dia duduk dengan Nabi. Oleh kerana dia tak dapat duduk, maka dia ganti dengan puasa tiap-tiap hari. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan kamu buat begitu. Berpuasalah kamu pada setahun itu sebulan, kata Nabi. Fi kulli sanatin syahran, pada setiap setahun satu bulan. Lalu dia kata, zidni ya Rasulullah, tambahkan bagiku ya Rasulullah, aku boleh buat lebih pada itu lagi. Kalau tiap-tiap hari selama setahun aku boleh puasa, takkan kamu minta aku tukar puasa sebulan setahun? Lalu Nabi SAW menjawab, berpuasalah kamu pada tiap-tiap bulan 3 hari, yang disebut sebagai hari putih, Ayyamul Abyad, hari putih, ataupun disebut sebagai Ayyamul Aswad, hari hitam. Hari putih ni hari bulan mengambang, pertengahan bulan Hijrah. Hari hitam hari bulan tenggelam, iaitu ujung bulan Hijrah. Pertengahan 13, 14, 15, ujung 27, 28, 29, atau 28, 29, 30. Lalu dia kata, zidni ya Rasulullah, tambahkan bagiku ya Rasulullah, aku nak puasa lebih lagi daripada tu. Aku tak puas kalau puasa setakat sebulan, lepas tu tiap-tiap bulan 3 hari. Maka Nabi kata, berpuasalah kamu pada bulan-bulan haram ataupun bulan-bulan suci. Maka digalakkan kita puasa, bukan saja 1 sampai 10 malam. Bahkan kalau boleh kita puasa lebih pada tu, lagi bagus. Contoh bulan Zulhijjah, kita disunatkan puasa daripada 1 Zulhijjah. Sehingga kepada 9 Zulhijjah. Ini sebagai suatu amal nawafil, amal-amal tambahan, amal-amal ketaatan kita lain daripada amal fardu. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut, ma taqarraba ilayya 'abdun bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang yang mendekati aku dengan amal-amal nawafil, amal-amal tambahan, amal-amal sunat, sehingga aku sayang pada dia. Fa iza ahbabtuhu, maka bila mana sampai ke tahap aku sayang, aku kasih kepada dia, maka kata Nabi, Allah SWT sebut dalam hadis kursi itu, maka pandangan yang dia lihat adalah pandangan aku, tangan yang dihulurkan adalah tanganku, dan kaki yang dia langkah adalah kakiku. Ini apabila kita beramal sampai amal itu menjadikan kita ini Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita gandakan amal ibadat nawafil kita, terutama di bulan-bulan nawafil, di bulan-bulan Ashhurul Hurum ini, bulan-bulan suci. Maka kita masih lagi berada di bulan Muharram. Saya sukalah nak cerita dan sebut sikit tentang bulan ini. Itu yang pertama. Bulan Muharram adalah satu daripada 4 bulan suci dalam Islam.
yang diharamkan kita mencari permusuhan, yang digalakkan kita menambah amalan. Yang kedua, berlaku di bulan Muharram ini seperti mana yang kita sedia maklum, terselamatnya Nabi Musa daripada Fir'aun dan terselamatnya Nuh daripada bah yang besar. Maka sebagai satu tanda kesyukuran terhadap peristiwa tersebut, maka kita digalakkan untuk berpuasa pada 10 Muharram yang disebut oleh Nabi SAW Saumul Ashura, puasa pada Ashura 10 Muharram akan memadamkan ataupun menghapuskan dosa selama setahun yang telah lalu. Ini tersebut dalam hadis sahih, sabda daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana puasa Ashura, ada ulama kata boleh kalau kita puasa Ashura saja, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa dalam hadis tersebut Nabi kata Ashura saja, puasa 10 Muharram dah dapat mengampunkan dosa. Jadi ada ulama kata makruh kalau puasa Ashura saja, sebab tersebut dalam hadis yang lain bahawa Nabi SAW berkata, kalaulah aku hidup pada tahun yang akan datang, aku akan berpuasa pada hari yang ke-9, sehari awal daripada itu, Tasu'a. Itu. Ini yang sabit dalam hadis Nabi SAW. Maka ulama bahas pula, kalau puasa 2 hari itu disunatkan, puasa 1 hari makruh, maka 2 hari itu adakah sunat sebelum 10 Muharram atau boleh selepas 10 Muharram? Sebab dalam hadis Nabi kata sehari sebelum tu, Nabi tak kata lepas sehari itu. Jadi ada ulama kata boleh, sunatnya sehari, tidak disunatkan ataupun tidak digalakkan puasa 10-11. Ada ulama kata boleh, sama ada 9-10 ataupun 10-11. Yang penting ada perbezaan di antara kita dengan amalan orang-orang Ahlul Kitab. Kerana puasa Ashura ini asalnya diketahui oleh Nabi, diamalkan oleh Nabi apabila Nabi tahu Ahlul Kitab berpuasa pada 10 Muharram. Maka bila Nabi tanya kepada sahabat, puasa apakah mereka itu? Maka sahabat cerita mereka berpuasa sebagai satu tanda syukur terhadap selamatnya Nabi Musa daripada Fir'aun. Maka kata Nabi, wa nahnu aula minhum, kita lebih utama daripada mereka kalau nak syukur. Sebab Nabi Musa adalah Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad. Maka Nabi SAW kata, kalau nak puasa, kita lebih utama berpuasa berbanding dengan Ahlul Kitab. Maka Nabi puasalah 10 Muharram tu. Ni nak cerita bab yang pertama tentang kelebihan ataupun apa yang ada dalam bulan Muharram. Perkara yang kedua, bila bercakap tentang Muharram ini, kita akan bercakap tentang takwim Hijri, kalender Islam. Bila bercakap tentang kalender Islam ini, kita bercakap tentang soal peredaran bulan dan peredaran tahun. Allah menyebut dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan hitungan bulan-bulan di dalam setahun itu ialah sebanyak 12 bulan. Ini menunjukkan suatu kebesaran Allah, suatu kehebatan Allah dan kelemahan manusia. Manusia sehingga ke hari ini dan sampai kiamat, dia tidak mampu ubah bilangan bulan ni jadi 13, tak mampu. Dia nak buat hitungan baru contoh, tak boleh. Sebab Allah dah sebut dalam Quran, dan secara tabi'inya
penciptaan Allah, matahari dan bulan, kiraannya adalah sebanyak 12 bulan. Nak jadikan 11 bulan pun tak boleh, nak jadi 13 bulan pun tak boleh. Ini menunjukkan kebesaran Allah, kehebatan Allah dan lemahnya kita sebagai manusia. Siapa saja terpaksa mereka terima suatu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan di atas muka bumi ini. Baik. Itu tentang bilangan bulan tahun dalam Islam. Bila kita bercakap tentang kalender Islam ini, suka saya menyentuh bahawa pengamalan kalender Islam adalah suatu perkara yang hari ini nasib malang bagi kita umat Islam, sebab kita tidak mengguna pakai kalender Islam kita. Tidak mengguna pakai, maksud saya ni kita tak gunakan dalam kehidupan seharian kita. Kalau tanya tuan-tuan hari ni berapa Muharram, agak berapa persen yang boleh jawab apa hari ni berapa Muharram itu? Kalau tanya hari ni berapa November, agak-agak berapa persen yang boleh jawab hari ni berapa November? Umat Islam hari ini dia sudah bernasib malang sebab dia telah tinggalkan kalender dia sendiri. Kita ni tak guna kalender kita, sedangkan kita ada kalender sendiri, tapi kita tak guna. Yang kita guna kalender Masihi, kalender orang Kristian. Hari-hari kerja kita pun guna kalender Masihi, hari cuti kita pun guna kalender Masihi. Hatta kita sambut hari jadi kita pun guna kalender Masihi juga. Sedangkan kita ada kalender sendiri, kalender Hijrah. Maka oleh kerana kita bercakap tentang kalender Hijrah ini, maka saya menyeru dan menyarankan kepada tuan-tuan, mulai daripada malam ini, tuan-tuan kena hijrahkan diri tuan-tuan supaya bersungguh-sungguh untuk mengikut kalender Islam. Mungkin kalau buat kerja tu kita susah nak ubah. Sebab apa? Sebab peraturan dan sistem pengurusan yang diguna pakai pada hari ini oleh kerajaan kita guna kalender Masihi. Jadi kalau kita pergi pejabat guna kalender Hijri, alamak kita 2-3 bulan kena buang kerja. Tak. Belum gaji lagi dah tuntut gaji. Kan? Sebab tak sampai tarikh kita kadang-kadang dah 25 bulan. Marah ke bawah pula. Kita tak guna pakai kalender kita. Kita guna ni malang ni, kita guna kat kalender Islam ni bila? Bila sempena. Kalender Islam ni kita ingat bila? 1 Muharram, sambut awal Hijrah, awal tahun Islam. Lepas tu lupa balik, ingatnya bila? 10 Muharram. Lepas tu lupa balik, ingatnya bila nanti? Rabiul Awal, Maulid Rasul. Lepas tu lupa balik, tu yang kena Maulid Rasul sampai 2 bulan tersambut. Sebab dah terlupa, dah habis dah Rabiul Awal. Lepas tu ingat balik bila? Isra' wal Mi'raj, 27 Rajab. Lepas tu kita lupa balik, tanya berapa Rajab dah? Tak tahu. Berapa Syakban dah? Tak tahu. Ingatnya bulan Syakban bila? Nisfu Syakban. Itu pun sebab dapat surat jemputan, majlis sambutan memperingati Nisfu Syakban, baca Yasin 3 kali dekat masjid. Lepas tu lupa. Yang kita paling ingat, seingat saya lah, tiap-tiap hari tarikh dalam sebulan tu kita paling ingat ialah bulan Ramadan. Boleh ingat tak berapa puasa hari ni? Dah 10 puasa dah. Mana dah 10 hari Ramadan. Betul tak? Apa? Tak sabar nak raya dah. Ni istimewanya bulan Ramadan. Lepas tu kita bulan Syawal ingat, raya awal-awal 3 raya,
Lepas tu dah masuk seminggu, 2 minggu raya tak ingat dah. Tu sampai raya, sampai terlebih sebulan setengah. Masuk bulan Zulkaidah, raya lagi, bulan Syawal. Lepas tu ingat bila? Sebab orang nak musim haji. Ingat bulan Zulhijjah. Ini nasib malang umat Islam, nasib malang kalender Islam ditinggalkan oleh umat dia. Hari ni kita kena hijrah. Paling kurang saya nak menyeru tuan-tuan, kita hijrah daripada kiraan umur kita. Satu. Dan anak beranak kita, kaum keluarga kita. Dua. Maknanya lepas ni nak sambut birthday, nak sambut Idul Milad, hari lahir, kita kena tengok tarikh kalender Islam kita. Kenapa? Sebab saya orang Islam. Tuan-tuan, ni nak buat kalender Islam ni bukan senang, tuan-tuan. Sahabat-sahabat berkumpul, bincang nak kira kalender Islam. Zaman Nabi SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar, memang kalender Islam ni tidak ditentukan secara takwim, ikut tahun, tak ada. Masa tu guna pakailah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Guna hari ada, bulan ada, tahun tak ada. Setakat hari dengan bulan je, hari bulan. Tapi bila zaman Sayyidina Umar, bila wilayah Islam sudah meluas, maka hubungan antara bangsa itu pada waktu itu pun sudah aktif. Surat menyurat di antara negara Islam dengan negara yang bukan Islam dunia telah berlaku. Maka ada sahabat yang mencadangkan kepada Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, saya cadangkan supaya kita ni tentukan takwim ataupun tahun Islam kita. Sebab orang-orang Masihi, orang-orang Kristian, mereka ada kalender mereka bukan setakat hari dan bulan, tetapi dengan tahun. Mereka kira daripada tahun pertama, tahun kalender Masihi dikira bila? Lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dia kira tarikh tahun lahir Nabi Isa itulah tahun pertama Masihi. Jadi maknanya daripada kelahiran Nabi Isa sampai hari ini, artinya sudah berapa ribu? Sudah 2013 tahun dah masuk. Sebab dia kira daripada tahun lahir Nabi Isa. Maka apa kata kita tentukan kalender kita? Kita tentukan tahun Islam ni kita nak kira bila? Adakah kita nak kira daripada tahun lahir Nabi ataupun bila? Tahun pertama Islam. Sebab kiraan tahun Islam, bulan Islam pada itu tu mengikut perkiraan bulan. Tahun Masihi mengikut perkiraan matahari. Lalu Sayyidina Umar tertarik dengan cadangan ini, kumpulkan sahabat-sahabat minta pandangan. Maka timbullah 3 pandangan. Yang pertama, pandangan mengatakan bahawa tarikh Islam, tahun Islam dikira pada tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat yang kedua kata tahun tu Islam belum ada lagi, Nabi baru lahir. Kita sekarang ni nak tentukan tarikh kalender Islam. Maka apa kata saya cadangkan supaya diletakkan tahun pertama Islam ini tahun Nabi mendapat wahyu. Tahun pertama Rasulullah dilantik menjadi Rasul, itu tahun pertama Islam. Maka sahabat yang ketiga kata, pada saya tak berapa kena, sebab masa tu Islam belum kuat, Islam masih ditindas, Islam ditekan. Apa kata kita kira tahun pertama Islam bila mana Islam sudah mempunyai negara, kita dah ada kuasa dan kita kuat. Maka daripada ketiga-tiga pandangan ini, maka menjadi ijma' di kalangan mereka menentukan bahawa kalender Islam dikira pada tahun pertama hijrahnya Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Itu yang kalender Islam namanya tahun hijrah. Sebab kira daripada tahun pertama hijrah Nabi. Nampak tuan-tuan? Ini sejarah bagaimana terjadinya
perkiraan kalender Islam. Tiba-tiba sahabat yang bincang begitu, Sayyidina Umar dah tentukan begitu, tiba-tiba kita umat Islam tak guna pakai. Kan malang nama. Kita tidak mensyukuri. Sedangkan Rasulullah seboleh-boleh Nabi tak nak kita ni tasyabbuh dengan kaum yang lain. Sebab tu sampai puasa Muharram pun Nabi kata, kalau aku hidup akan datang aku nak puasa 9, supaya tak nak ada tasyabbuh. Kata ulama, tak nak ada persamaan dengan kaum Yahudi, dengan Ahlul Kitab, supaya kita ni tak nampak kita sama amalan dengan Ahlul Kitab. Kalau boleh kalender kita pun kita guna kalender kita sendiri. Kita tak nak guna kalender Masih, itu lantak dia lah, itu Masih itu dia pakai. Jadi kalau kalender Islam ni ditentukan tarikh lahir Nabi, tahun lahir Nabi, maka sudah tentu hari ini kita bukan sambut kalender Islam dengan tahun 1435. Bukan. Dia akan jadi berapa tahun yang berapa? Nabi berhijrah, umur Nabi berapa tahun tuan? Ingatlah. Nabi dilantik menjadi Rasul umur 40 tahun. Nabi duduk dekat Mekah berapa tahun sebelum berhijrah? 13 tahun Nabi duduk kat Mekah. Kemudian Nabi berhijrah. Maknanya 53 tahun. Artinya kalau kita ikut tahun pertama lahir Nabi, itulah tahun pertama Islam. Maknanya 1435 yang kita raikan hari ini, yang kita ingati hari ini, dia kena tambah lagi 53 tahun. Maknanya akan jadi 1488 tahun. Dah tak sebut dah, tak nama dah tahun hijrah, taklah. Dia tahun miladi. Tahun milad. Milad tu milad kelahiran Nabi. Kalaulah cadangan kedua yang diterima, maka kita tolak 40 tahun, maka kita tambah 13 tahun. 1488 tolak 40, mana? 1448. Dah tak nama dah tahun kalender Islam Hijri. Masa itu akan jadi tahun wahyi. Tahun wahyu, turunnya wahyu. Ataupun ib'ath, tahun perlantikan perutusan Nabi SAW. Tapi oleh kerana sahabat-sahabat di zaman Sayyidina Umar telah ijma', telah sepakat mengatakan bahawa kalender Islam dikira pada tahun hijrahnya Nabi, maka kita sebut hari ini kalender Islam sebagai kalender hijri, kalender hijrah Nabi. Maka bila kita bercakap tentang soal kalender hijrah, bila kita cakap tentang hijrah, maka kita kena usahakan supaya lepas ni kita kena berubah. Yang pertama, kita kena cari tarikh lahir kita dalam Islam, tahun Islam. Boleh, ada sistem dia. Tuan-tuan boleh search kat Google je. Kalau jabatan, saya lihat dalam jabatan agama, Majlis Agama Islam Brunei, dia ada kat sana, dalam laman web dia, boleh klik, kita type tarikh kita, tarikh lahir kita, tok dia akan keluar tahun Islam berapa, siap dengan hari, dengan bulan sekali. Kita anggap itulah tarikh lahir kita. Macam saya ni, sebelum ni saya tahu dah, sebab saya lahir di bulan yang senang orang ingat. Bulan apa tuan-tuan? Bulan Ramadan. Jadi mak saya dia kenal, engkau lahir bulan Ramadan. Berapa Ramadan? Senang ingat dah, 6 Ramadan. Dia ingat, senang. Jadi saya tak susah lah nak sebut lahir. Masuk bulan Ramadan, tahu dah itu bulan lahir saya. Saya amal mudah, alhamdulillah. Anak-anak saya semua saya kira tahun lahir Islam. Nak sambut birthday dia, sambut birthday tahun hijrah, anniversary. Anniversary ulang tahun perkahwinan.
kira tahun Islam, bulan Islam. Nak kena berubah. Kita cakap hijrah dah puluh tahun dah kita hidup ni, kan? Ni lah first ni, kita buat yang ringan-ringan dulu. Setakat nak ubah, setakat hidup kita, budaya kehidupan kita, kita mulakan dengan diri kita dulu. Yang kerja tu nanti dululah, kan? Yang kerja tu, besok kita bila dah Islam dah kuat kat Malaysia ni, kan? Kita boleh ubah lah, kan? Ikut kalender Islam. Cuti sekolah Islam pun ikut kalender. Memang sebahagian sekolah-sekolah dah ada dah, belajar dia dan cuti dia ikut kalender Islam ada. Yang dia cuti bulan apa? Dia cuti bulan Ramadan sampai Raya, ada. Ataupun pertengahan Ramadan cuti sampai Raya. Cuti dia 2-3 kali setahun, dia ikut kalender Islam. Cuti semester sekolah dia tak ada ikut lah, dia ikut cuti mengikut kalender hijrah, kalender Islam. Ni ada sekolah yang nak buat. Sekolah saya pun belum mampu lagi buat. Sebab biasalah orang Johor ni, dia payah sikit sebab dia adatnya lebih sikit. Ya tuan-tuan rahmati Allah SWT sekalian, tapi kita usahalah kat arah tu. Ni Johor ni desas-desus, Allahu'alam lah. Tengok dah istihad ke belum, kata nak ubah cuti jadi hari Jumaat balik. Saya pun sedang menunggu dengan penuh pengharapan. Selama ni tak tahu lah, setakat ni nampak gaya pun tak berubah. Sabtu dan Ahad, Johor dulu Jumaat Sabtu, diubah ke Sabtu dan Ahad. Ada pula hari ni dengar pula kecoh-kecoh baru ni, yang kata apa, minit mesyuarat terlepas keluar, keputusan mesyuarat yang dibincang dalam mesyuarat terlepas keluar, nak minta apa ni, Sultan tukar cuti balik hari Jumaat. Mudah-mudahan dengan penuh pengharapan, saya amat-amatlah mengalukan dan mengharapkan, tapi wallahualam sampai hari ni tak dengar lagi dah. Itu. Baik. Itu sepatutnya kita berbangga dengan kalender kita, berbangga dengan takwim kita. Dan bercakap tentang soal takwim ini, dia bukan setakat kita nak bangga dengan amal kehidupan kita, tetapi kalender Islam ini dia juga memberi kesan kepada hukum syarak. Kenapa saya sebut dia beri kesan kepada hukum syarak, tuan-tuan? Sebab cuba tuan-tuan kira, kalender Islam, bulan Islam, paling banyak hari dia berapa hari? 30 hari. Kalender Masihi, kiraan hitungan hari dia paling banyak berapa hari? 31. Maknanya hampir tiap-tiap bulan kita lari dengan kalender Masihi satu hari. Tapi oleh kerana tolak dengan bulan Februari 28 hari, ada bulan yang sama 30 hari dan sebagainya, lebih kurang perbezaan kita pada tiap-tiap tahun 5 ataupun 6 hari dengan kalender Masihi. Beza. Apa? 11 hari. Kalau ikut 11 hari, tapi oleh kerana dah ada perbezaan tu 28 hari Februari kan. Kalau Februari bulan Masihi dia 28 hari kan. Kita 29 30, kita tak ada 28. Jadi bilangan dia tu dah berkurang. Kalau ikut betul memang kata 11 hari, tapi saya dah buat kiraan lebih kurang setahun 5 atau 6 hari. Baik. Jadi kita ambil lah purata 6 hari lah. 6 hari setahun. Perbezaan 6 hari dan setahun beza kita. Kalau 6 hari setahun, 10 tahun umur Masihi kita, bermakna umur Islam kita dah berapa tahun dah? 10 tahun 60 hari. 60 hari maknanya dah berapa bulan Islam? Dah 2 bulan Islam. Maknanya kita ni dah lebih tua ikut Masihi, ikut Hijrah, ikut bulan Islam. Umur kita dah 10 tahun 2 bulan. Dia akan beri kesan pada bila? Kiraan umur 15 tahun, umur baligh. Umur baligh. Kalau setahun beza 2 bulan, setengah tahun bezanya berapa bulan? Sebulan.
Maknanya umur 15 tahun kita akan lebih tua dulu sebenarnya. Umur kita sebenarnya sudah masuk balik 15 tahun 3 bulan. Kalau kita kira umur kita 15 tahun Masihi, sebenarnya umur kita sudah 3 bulan lebih awal telah balik, mengikut kiraan bulan Islam. Itu kesan dia. Kalau orang tu dia tak keluar haid ataupun mani, maka dia kira umur mukallaf, umur balik dia 15 tahun. Kiraan 15 tahun tu kata ulama fiqh ialah 15 tahun mengikut Hijri, bukan 15 tahun mengikut Masihi. Nampak? Tapi ni kita 15 tahun ikut mana? Masihi. Itu masalah kita. Dia akan jadi bila kan? Bila tuan-tuan umur 60 tahun Masihi, sebenarnya umur kita sudah 61 tahun. Okey. Kalau itulah sebelah hari tadi dah jadi 63 tahun. Maknanya tuan-tuan, kita ni dah lebih tua daripada umur kita yang sebenar. Lebih tua tu jangan malu. Sebab apa? Orang tua ni makan garang lebih dulu daripada orang muda. Orang tua ni dia lebih matang. Ya? Dia lebih matang. Orang Islam lebih matang. Fikir dia ke depan. Islam. Ya. Bukan jadi orang Melayu, orang Islam. Saya sebut orang Melayu, Islam. Orang Islam dia fikir tentang apa? Akhirat. Dia fikir apa? Nak mati dah. Dia fikir apa? Tentang besok apa jadi nasib dia lepas dia mati. Al-kayyisu mandana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang cerdik kata Nabi ialah orang yang mempersiapkan diri dia untuk dia menghadapi hari selepas kematian dia. Itu orang yang cerdik. Bukan orang cerdik dia dapat doktor, profesor, bukan. Tapi dia ingat nak hidup lama dekat dunia. Itu orang bodoh nama dia. Orang yang cerdik ialah orang yang hidup kat dunia ni, dia fikir apakah yang aku dah siapkan untuk hari esok, hari lepas pada aku mati. Aku nak bawa ngadap kepada Allah Ta'ala ni, apa dia aku nak bawa. Orang ni kata Nabi dia cerdik. Sebab apa? Dia hidup kat dunia ni, dia tak leka. Dia hidup kat dunia ni, dia tidak mengejar dunia, tetapi dia mempersiapkan diri dia untuk menghadapi hari akhirat. Sebab itulah Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur, dan lihatlah, ma qaddamat lighadin, apakah yang telah kamu persiapkan untuk hari esok, yakni hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu amat mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Allah tanya dalam Quran, kamu dah siap ke belum bekalan kamu untuk jumpa aku dengan hari akhirat besok? Bekalan takwa. Lihat, dah siap ke belum? Allah suruh kita tengok. Hadirin hadirat muslim muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu perkara kedua bila saya bercakap tentang nak ulas tentang bulan Muharram ini, iaitu kita bercakap tentang takwim Islam, kalender Islam, yang kita kena mulakan daripada sekarang. Berubahlah. Mudah-mudahan umur kita diberkati Allah dengan sebab kita ikut kalender Islam. Hidup kita dirahmati Allah dengan sebab kita berubah mengikut kalender Islam. Dan jangan tunggu dah, malam ni kena cari. Tuan-tuan celik IT belah Kerak sini. Sebab sini bukan orang kampung, sini orang bandar. Kalau kampung you, saya ceramah dekat satu tempat, baru ni saya sebut tentang ni, 2-3 hari, besoknya, bukan 2-3 hari, besok dapat mesej, minta tolong carikan tarikh lahir saya dalam bulan Islam. Pula dah, jadi satu kerja pula saya nak carikan tarikh lahir orang. Kan? Lepas minggu jumpa seorang hamba Allah
yang dengar ceramah saya, ustaz, nanti saya nak bagi tarikh lahir saya anak beranak pada ustaz, minta tolong ustaz carikan tarikh lahir. Pula dah satu keluarga pula tolong carikan. Jadi saya harap kat sini tak macam tu. Kalau nak minta tolong Ustaz Zairul je. Saya nak cari jauh kan, jauh. Nanti nak post pula apa semua kan, susah. Tuan-tuan rahmati Allah SWT sekalian, cari. Mula daripada malam ni, esok mungkin malam ni dah ada yang, hari ni dah ada yang sambut, besok nak sambut birthday kan, lusa nak sambut anniversary. Dah kira-kira dah malam ni kita kena ubah dah. Cari tahun Islam, bulan Islam berapa kita ni kahwin, tahun bila bulan Islam, bulan berapa bulan Islam. Dan telefon pun ada. Dia Android. Telefon yang Android lah. Saya cari juga, tapi umur dia sampai tahap 80 tahun, 1980 ke atas. 1979 ke bawah tak ada. Jadi saya cuba cari tengok. Sebab yang tanya dengan saya tu orang tahun 68 dia lahir. Saya cari dekat Android tak jumpa. Saya klik kat Google, masuk dekat laman web tu Mufti tu, Majlis Agama Islam Brunei ada. Rupanya banyak lagi laman web yang boleh. Tuan-tuan boleh tengok. Brunei dia advance sikit dalam Islam ni. Sebab tu hari ni dia akan buat hudud. Dia dah istihad laksana hudud. Malaysia duk tangguh-tangguh lagi. Tak ada even suasana tak kondusif. Brunei dah istihar dah. Sultan dia Masya Allah. Tahun lepas ke 2 tahun lepas, Sultan dia kata beta sudah lama sangat menunggu kerajaan beta untuk melaksanakan hukum hudud. Lama dah tunggu. Sultan bertitah dia tu. Lepas Sultan titah, mereka pun buat sungguh-sungguh. Hari ini istihar dah. Bila wartawan tanya pada Mufti Brunei, tak takut ke kalau Brunei buat hudud pelancong tak datang? Kata Mufti Brunei, pelancong datang bukan nak buat jenayah, pelancong datang nak berjalan. Kalau pelancong datang buat jenayah, memanglah dia takut hudud. Sebab kena potong tangan. Datang nak merompak, memanglah. Datang nak berzina, memanglah. Tapi datang nak melancong, buat apa takut? Hudud, jalan je lah kan? Tak ada roblok hudud, tak ada. Ada. Polis hudud tak ada. Jangan takut. Hudud ni yang takut ni orang yang buat jenayah yang takut. Yang tak buat jenayah apa takut? Hudud. Jadi siapa-siapa yang takut hudud, maknanya ada something pada dia. Dia sebenarnya penjenayah. Bahaya tu, awas. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, selesai 2 kali. Bila bercakap dalam bab takwim Islam ni, dalam bab Muharram. Perkara yang ketiga yang bercakap tentang soal hijrah ini ialah hijrahnya Nabi SAW mempunyai hikmah pengajaran yang terselit daripada peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Yang pertama, apakah pengajaran yang terselit daripada hijrahnya Nabi SAW? Yang pertama adalah apa tak? Yang pertama adalah perjuangan. Sebab tu dalam nasyid kan ada, hijrah itu perjuangan. Bukan nasyid je, nak kena betul berjuang sungguh kan? Bukan nasyid suak je nasyid. Bukan kita baca sejarah, Nabi SAW berhijrah menaiki unta daripada Mekah ke Madinah. Macam syok je baca. Baca sekali macam air kan? Tak berasa pun apa benda. Pengajaran yang kita dapat, kita petik, dapat kita ambil. Hijrah ini adalah apa? Jihad. Sebab tu Nabi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu. Ila akhir ayat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah.
yang beriman berhijrah, kata Nabi. Hijrah dan berjihad. Mereka berhijrah dan berjihad, berjuang jalan Allah Ta'ala. Jadi hijrah ni ada kaitan dengan jihad. Sebab tu Nabi SAW dia keluar di Mekah tu, keluar apa? Berjihad, berjuang. Dan saya dah sentuh dalam kuliah Ramadan saya yang lalu tentang bab jihad di jalan Allah. Jihad ini suatu syarat untuk masuk ke syurga. Dia bukan benda yang main-main, bukan benda yang kecil-kecil. Sebab tu Allah sebut dalam banyak ayat Quran. Di antaranya dalam surah Ali Imran, Allah sebut apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Adakah kamu menyangka, am hasibtum an tadkhulul jannah, bahawa kamu mudah untuk masuk syurga? Allah tanya kita. Am, adakah? Hasibtum, kamu berkira-kira, kamu menyangka, an tadkhulul jannah, bahawa kamu akan masuk syurga. Walamma, sedangkan belum lagi, ya'lamillah, Allah tahu, alladzina jahadu minkum, orang-orang yang berjihad di kalangan kamu, yang berjuang di kalangan kamu. Wa ya'lamas sabirin, dan Allah belum lagi mengetahui siapakah di kalangan kamu yang sabar dalam berjuang di jalan Allah Ta'ala. Nampak? Jadi tersyarat nak masuk syurga ialah dengan jihad. Sebab tu Nabi SAW berjuang. Dia sanggup berhijrah, bersusah kerana menegakkan Islam. Tiba-tiba kita umat Muhammad ni goyang kaki. Ya, goyang kaki. Ya. Kita ingat, kita ulang alik ke masjid, dah confirm jadi ahli syurga dah. Kita ingat kita banyak baca Quran, boleh dah jadi ahli syurga. Kita ingat kita banyak berzikir, istighfar, boleh dah jadi ahli syurga. Nanti dulu, kata Allah, kamu jangan sangka nak masuk syurga macam tu punya mudah. Sebab kamu kena tengok macam mana Nabi-Nabi dulu. Nabi ni, Nabi dan Rasul ni jamin masuk syurga, tapi kamu tengok kehidupan dia macam mana. Kalau nak tengok setakat ulang alik pergi masjid, Nabi lagi banyak pergi masjid daripada kita. Kalau setakat nak challenge zikir Nabi, istighfar Nabi dengan kita, maka jauh antara langit dengan bumi. Jauh. Itu beza kita. Tapi yang Nabi SAW, walaupun seorang hamba yang dijamin syurga, Nabi SAW berjuang, berjihad untuk mendaulatkan agama. Artinya, kalau kita nak masuk dalam syurga, kita kena fikir tentang perjuangan Islam. Kita kena beri masa kita untuk Islam. Apa benda yang kita kena buat? Kita kena cegah kemungkaran, suruh orang buat baik, amar ma'ruf nahi mungkar, sekurang-kurangnya itu. Ini tugas kita. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, sebahagian mereka menjadi pembantu kepada sebahagian yang lain. Mereka bersama-sama menyuruh orang berbuat baik, dan mereka bersama-sama mencegah manusia daripada kemungkaran. Allah sebut dalam surah At-Taubah, sifat orang beriman lelaki dan perempuan ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Allah sebut dalam ayat yang lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang aku keluarkan di tengah-tengah manusia, lebih baik daripada umat yang lain. Kerana apa? Apakah istimewanya kamu, wahai umat Muhammad? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu suruh orang buat baik dan kamu cegah orang buat munkar. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman dengan Allah. Itu tugas kita. Ya.
Ini artinya perjuangan kita apa dia? Mendaulatkan agama dengan suruh orang buat baik, amalkan Islam, laksanakan Islam. Suruh tutup aurat, naikkan signboard. Contoh, kalau orang tu ada kuasa, dia kena buat bulan kempen menutup aurat. Kena kempen solat. Ini amar makruf nahi mungkar. Dekat kampung ke, dekat bandar, dekat sini buat kempen tutup aurat, kempen solat. Itu benda-benda yang kita kena buat hari ni, yang cegah mungkar. Itu kena fikir tentang Islam. Hari-hari kita kena bagikan masa untuk kita fikir tentang Islam. Kalau kita abaikan ini, amar ma'ruf nahi mungkar, awas. Nabi SAW dah beri dah ancaman dalam hadis dia. Nabi kata, la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Sungguh-sungguh hendaklah kamu menyuruh manusia melakukan yang ma'ruf, kebaikan, dan sungguh hendaklah kamu cegah manusia daripada kemungkaran. Ataupun kalau kamu tak buat, la yushikunna, hampir-hampir saja ayyatiyakum azab, datang azab daripada Allah Ta'ala. Fatada'uhu fala yastajibu lakum. Ketika azab Tuhan itu datang, kamu berdoa kepada Allah, Allah tidak kabulkan doa kamu, kata Nabi. Wa tas'aluhu fala yu'tikum. Dan ketika itu kamu minta sesuatu daripada Allah, Allah tidak akan kurniakan kepada kamu. Ini Nabi bagi ancaman. Nabi kata, sungguh aku nak pesan kepada kamu, wahai umatku, kamu kena suruh orang buat baik, kamu kena cegah orang daripada kemungkaran. Kalau kamu tak buat amal makruf nahi mungkar ini, kata Nabi, aku bimbang apabila tiba azab Allah, pada ketika itu kamu berdoa, Allah tidak akan kabulkan doa kamu. Ketika itu kamu minta sesuatu, Allah tidak akan beri kepada kamu. Jadi kena berjuang. Sebab tu Nabi sanggup berjuang. Bila kita cakap bab perjuangan, kita bercakap tentang soal mati. Orang berjuang, dia kena bersedia untuk mati. Orang Islam, dia tak takut mati, tapi dia mengharapkan mati. Harap mati ni lain bercita-cita. Semua orang akan mati, betul? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Cuma kita, Allah beri pilihan, kita nak pilih mati macam mana tu. Semua tak dapat lagi dah mati. Ada 3 pilihan cara mati. Yang pertama mati mulia, yang kedua mati biasa, yang ketiga mati hina. Agak-agak tuan-tuan nak pilih yang mana? Soalan ni saya dah 2 kali dah saya tanya ni. Nampak responnya sama, macam tak nak mati je. Tak jawab pun, kan? Kita macam buntu, tak mati mulia ke nak mati, masih lagi mencari-cari jawapan. Rasanya dah berapa bulan ni, daripada bulan Ramadan lagi tu saya tanya, dah sampai ni bulan Muharram, dah 4 bulan dah ni, tak jumpa jawapan lagi. Allah Ta'ala bagi kita ni 3 cara untuk kita mati. Mati mulia, mati biasa, mati hina. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Itu baru nampak mati. Itu pun baru suku daripada separuh, daripada semua yang mengharap nak mati. Nabi SAW sebut, siapa-siapa di kalangan umat aku yang dia mati, tidak ada sedetik misqal dzarrah, sedetik dalam jiwa dia untuk dia mati dalam syahid, berperang di jalan Allah, tak pernah terdetik pun, tak pernah pun fikir, maka matinya, kata Nabi, ialah maitatan jahiliyah. Matinya ibarat mati orang jahil yang tak kenal Islam. Jadi kalau kita ni kenal Islam, kita pasti akan fikir tentang perjuangan. Kita mesti fikir tentang aku nak mati dalam perjuangan. Sesiapa yang bercita-cita untuk mati syahid, kata Nabi, Allah akan meletakkan dia di maqam syuhada sekalipun dia mati atas katil dia sendiri. Orang yang mati atas katil, tapi oleh kerana dia ada cita-cita dia nak mati syahid, maka Nabi kata orang ini Allah akan letak dia di maqam syuhada.
Macam Khalid ibn Walid, dia memang cita-cita nak mati. Ini orang yang bercita-cita. Khalid ibn Walid tu sebagai contoh orang yang ada cita-cita nak mati syahid. Sebab tu dia berjuang. Dia bukan berangan. Macam kita ni berangan lebih. Tanya, nak mati syahid? Nak. Tapi tengok tak berjuang. Tak ada berjuang, takut. Jom kita buat kerja ni Islam. Abang kau pergi dulu, aku tolong doa je. Itu berangan nak dia. Berangan nak mati syahid. Kau pergi dulu, aku sokong dari belakang. Tak berani, takut. Sebab tu kan Nabi kata, la yadkhulul jannata jabban, tidak masuk syurga jabban. Jabban apa jabban? Penakut. Orang yang pengecut, dia tak boleh masuk syurga. Betul? Macam mana dia masuk syurga? Ajak betul orang tak nak kan? Sebab tu kita, Nabi ajar supaya kita ni minta tiap-tiap hari, pagi dan petang, minta lindung daripada penyakit jubun ni. Penyakit jubun. Kan jubun kan? Nampak pelik sikit lah, tapi itu bahasa Arab. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ni Nabi ajar sahabat supaya kita baca doa ni. Maksurat tu yang dalam maksurat. Kalau tuan-tuan amal maksurat lah pagi petang. Wa a'udzubika minal jubni, dan aku berlindung denganmu wahai Tuhan minal jubni, daripada pengecut, perasaan takut, wal bukhli, dan juga perasaan bakhil. Ni. Jadi orang Islam dia tak boleh pengecut. Dia kena berani. Dia bila nampak je kemungkaran, dia rasa tak selesa. Dia mesti fikir macam mana aku nak cegah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa-siapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, maka dia hendaklah ubah dengan apa? Tangannya, dengan kuasanya. Fa illam yastati', kalau dia tak mampu, fa bilisanihi, hendaklah dengan lidahnya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kalau dia tak mampu dengan lidahnya, maka hendaklah dia benci dengan hati. Itulah selemah-lemah iman, kata Nabi. Maknanya setiap orang Islam ni mesti ada sensitivity terhadap kemungkaran. Ini tak, kita tukang sorak pula. Sebab apa kita tukang sorak? Sebab apa saya kata begitu? Kita tengok sukan orang tutup, bukan aurat ke tutup aurat? Tengok sukan bina badan, pakaikan plekat ke pakai spender? Kita pula terlalu bangga. Wah, Malaysia dapat berapa pingat emas? Oh, hebat Malaysia tahun ni. Orang masuk sukan renang, pakai apa tuan-tuan? Pakai jubah, pakai bikini, pakai spender. Sukan mungkar dalam bab sukan. Orang lari atas trek, pakai apa? Pakai spender. Seolah-olah dah jadi budaya kita, dah biasa dah. Biasalah. Nak buat macam mana? Dah sukan ni memang kena pakai tu. Nak macam mana dah tak pakai benda lain? Kalau pakai benda lain tak boleh masuk sukan. Siapa kata tak boleh pakai? Kalau benda lain tak boleh masuk sukan? Yang atlet yang saya cerita itu, siapa dia? Nama dia Ruqayyah, seorang atlet wanita, pelari pecut 200 meter wanita dalam sukan Asia di Doha, Abu Dhabi tahun 2008, telah menggegarkan rekod dunia. Rekod dunia sukan. Bila mana dia turun atas trek, berpakaian menutup aurat daripada atas sampai ke bawah, full, pakai tudung, pakai tutup aurat, labuh dengan seluar, tapi seluar sukan lah. Saya pun tak tengok seluar tu ketat ke nampak apa. Tapi dia kata aurat tu tutup aurat, ya, pakai tutup, tak nampak semua. Masuk dah atas trek 200 meter pecut ni tak. Apa yang meranjatkan Ruqayyah ini telah mendapat pingat emas, mengalahkan pelari-pelari spender. Hebat. Dia dah sampai ke Malaysia hari tu. Sebab saya baca kerajaan Kelantan buat satu sukan tertutup untuk wanita di stadium, menjemput Ruqayyah, pemenang pingat emas pelari pecut 200 meter sukan Asia,
jemput negeri Kelantan, duduk merasmikan sukan wanita negeri Kelantan. Selangor dah ada sukan wanita? Tak ada lagi. Sukan campuran ada? Campur lelaki perempuan ada. Kelantan dah buat. Tuan-tuan tak jealous ke? Senyap je ni. Kan? Kena usaha. Fikir macam mana aku nak settlekan mungkar ni. Saya dah bercakap. Ya, Nabi kata taklah ubah dengan kuasa. Saya tak ada kuasa, saya kena cakap lah. Kan? Tuan-tuan yang kat sini ada kuasa yang duduk dalam bidang sukan, ada sini. Kerja dekat dalam bahagian sukan. Kena fikir macam mana nak aku nak ubah ni. Saya cakap, lepas ni saya balik, tuan-tuan rangung. Saya cakap, tuan-tuan rahmati Allah SWT sekalian, itu baru cerita dalam bab sukan. Mungkar dalam bab sukan. Nak cerita mungkar dalam bab apa? Dalam bab hiburan, lagilah teruk. Hiburan gini. Kita pula tukang jadi penonton. Orang berlakon jadi laki bini, tidur sekatil, satu selimut. Salam laki perempuan, bukan salam lagi, peluk lagi. Semayang kiblat tak tentu arah. Semayang duduk tahiyat akhir, lepas tu beri salam. Dengan wuduk tak ada. Ni yang cerita ni bekas-bekas pelakon, cerita pada saya. Bukan cerita omong kosong. Kita kena fikir macam mana kita nak jadikan ubah industri hiburan kita ni pada Islam. Ini bukan cakap bab hiburan, bab kan hari tu ada mufti-mufti yang cakap menasihatkan buat filem ni janganlah buat filem-filem mengarut, filem-filem seram, kan, ajar percaya pada hantu, ni ada unsur-unsur syirik. Tapi tak cukup lah. Itu saya alhamdulillah lah, tegur dalam bab tu bagus. Tapi ni campur lelaki perempuan ni tak tegur kenapa? Tu saya pelik tu. Tapi saya alhamdulillah lah, berbanggalah juga sebab ada orang Johor, pelakon Johor yang sedar benda ni. Yang saya sebut yang lalu, tuan-tuan ingat tak ingat? Saya ni pun, saya sekampung dengan artis. Kampung saya ada 2 orang artis popular dulu. Yang paling popular Mawi nama dia. Mawi, tuan kenal tak Mawi? Mawi ni bukan nama dia je meletup, dengan kampung-kampung sekali meletup. Dia sebut saya kampung Mawi, orang tahu dah. Oh, Tap Andak Ustaz Tap Andak. Tak payah sebut nama kampung, sebut Mawi je juga. Tap Andak orang je orang kenal. Mawi ni apa? Yang saya cerita, bila mana dia ditawarkan berlakon, Mawi ni oleh kerana dia dulu ni guru agama. Sekolah Johor dia ada sekolah agama nama dia. Dia ni guru sekolah agama negeri Johor. Dan dia ni Bilal masjid. Tapi oleh kerana dia syok menyanyi, nak macam mana? Itu dah kepakaran dia. Maka dia pun masuk Akademik Fantasia, menang pula, jadi juara. Jadi bila nama dia meletup dengan suara dia merdu, maka dia ditawarkan pula berlakon. Dia cakap, saya boleh terima tawaran lakonan, satu syarat, kata Mawi, saya tak nak sentuh orang perempuan. Tak pernah ada artis bagi syarat macam ni. Biasa artis tanya, berapa saya punya income? Kan? Bayaran ni berapa sekali lakon? Ni Mawi kata, saya boleh nak lakon, tapi satu syarat, saya tak nak sentuh orang perempuan. Macam mana berlakon tak sentuh orang perempuan? Susah ni. Dan ni semua lakonan kena bertepuk tampuk dengan perempuan, lelaki. Jadi ini keluar dalam Metro tahun, saya sebelum Mawi kahwin dulu, tahun 2007-2008. Besoknya komen daripada pelakon-pelakon senior tentang kenyataan Mawi. Ada 2 orang pelakon keluar dalam Metro ulas tentang kenyataan Mawi. Yang seorangnya masih hidup lagi, yang seorangnya dah meninggal dunia dah.
Yang hidup tu Rosyam Nur. Rosyam Nur ni dia, ulasan dia tak berapa sensitif lah, saya tak nak sentuh. Seorang lagi ulasan ni sensitif sikit, tapi oleh kena orangnya dah meninggal dunia, saya tak nak sebutlah nama dia. Mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Dia sensitif sikit. Dia kata apa tentang, dia kata memanglah sentuh orang perempuan ni haram, dosa. Tapi kalau tak cari nafkah, nak bagi makan anak bini pun dosa juga. Jadi daripada tanggung dosa tak bagi makan anak bini, tak apalah tanggung dosa sentuh orang perempuan. Ya. Saya baca, saya geleng kepala, dah macam tak ada kerja halal lain dah kat dunia ni. Agak-agak dah tak ada kerja halal kat Malaysia ni dah. Ya tuan-tuan, saya nak tanya lah tuan-tuan, kerja halal lagi dah habis lah kat Malaysia ni ke berlambak lagi? Wah, berlambak sampai tak termohon kan. Tiap-tiap hari kalau tuan-tuan beli apa, kan dalam metro tu biasa ada classified lah, apa, ruangan iklan, kerja kosong kan, operator kilang kan, office boy, car wash, apa ni, pelayan pelanggan restoran, okey, driver lori. Banyak kerja. Tapi jangan jadi driver lori kasbah. Memanglah tak boleh, haram. Kerja operator kilang, apa? Kilang apa? Kilang arak, memanglah haram. Ya kerja halal. Itu berlambak banyak je. Tapi kenapa tak cari? Tiba-tiba boleh pula cakap nak buat macam mana, nak cari nafkah. Haram pun haram lah. Kan? Al-fulus fid dunya wal manfus fil akhirah. Kan? Carilah fulus, ingat fulus, duit banyak-banyak kat dunia, besok mampu nak jawab depan Tuhan. Kan semua harta ni Allah tanya. Min aina iktasabat, daripada mana dia dapat peroleh harta ni? Wa ila aina anfaqta, ke mana kamu nafkah, kamu belanjakan? Dua benda yang Nabi sebut Allah akan soal besok ke akhirat. Sumber kamu dapat daripada mana, ke mana kamu belanjakan, Allah tanya. Kalau habis banyak dekat keperluan peribadi, banyak soal lagi. Tanah, kamu tanah, kamu tahu tak ada orang tak ada tanah, rumah pun tak ada, nak buat rumah, tanah pun tak ada, merempat. Kamu yang banyak tanah, kenapa kamu tak sumbang tanah kat orang? Tak bagi. Kamu tamak tanah sampai berebut, mas naik turun mahkamah, sebab rebut apa? Sempadan tanah punya pasal. Orang berempat banyak, tapi kita tak nak infak tanah kita yang ada banyak. Sikit. Orang kata sekangkang kera pun jadilah untuk bina pondok dia. Ambil lah, ni wakaf saya untuk kamu. Kita tak ada. Tak berasa orang susah. Kita rasa kita apa yang susah. Tanah baru sikit, 100 hektar. Baru sikit 100 hektar. Kalau dia tambah lagi, anak cucu-cucu aku ni ramai. Nak bagi sekangkang kera pada orang yang miskin, fuqara wal masakin pun tak nak. Kalau nak buat rumah memanglah mungkin tak mampu. Ni tanah dah siap dah ada dah. Aku bagi loan ni, 1 loan untuk kau. Apa salahnya? Dapat infak sadaqatun jariyah sampai kita mati berkekalan. Tapi kita tak nak fikir dalam bab ni. Untuk infak. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ini sebagai satu contoh. Maknanya kita kena fikir macam mana aku nak ubah industri hiburan dalam negara khususnya. Nak jadi daripada mungkar ni, nak jadi kepada benda yang makruf. Macam mana? Takkan nak pergi jerit dekat tengah-tengah orang buat pengabaran filem, memungkar lah. Habis kita campak semua dengan kamera-kamera dia apa semua. Masuk mahkamah kita. Kita lepu produser filem. Debit sebiji. Ni awas, lain kali jangan buat filem lagi. Itu kerja bodoh nama dia. Yang mereka tu buat sebab apa? Sebab ada peraturan yang mengizinkan. Jadi mereka tak langgar. Macam seorang sahabat saya, ada seorang Allah, dia cerita seorang guru agama mengajar di sebuah sekolah kebangsaan, tak sebutlah mana, mengajar sekolah kebangsaan.
Dia ni guru agama, mengajarlah fardu ain, biasalah, tutup aurat wanita daripada mana, aurat lelaki daripada mana sampai ke mana. Tiba-tiba sampai dekat guru pendidikan jasmani, suruh budak-budak pakai apa? T-shirt. Lelaki perempuan. Lepas tu bawa ke swimming pool, belajar berenang pula, berlatih berenang sebab nak masuk pertandingan berenang. Pakai bikini pula. Jadi murid dah jadi penin. Yang mana satu pakaian yang betul? Yang pakaian yang ustaz cakap ke yang pakaian yang cikgu jasmani cakap? Sama-sama Islam. Cikgu yang agama tu memang dah confirm Islam lah. Yang cikgu jasmani ni Islam juga. Jadi budak-budak dah confused nak ikut mana. Jadi cikgu agama ni dia pun confused, dia pun pergi jumpa pengetua. Tuan kata dia, saya nak tanyalah, ni macam mana kaedahnya ni? Saya ngajar budak tutup aurat, cikgu jasmani ngajar budak buka aurat. Jadi macam mana nak selesai ni? Jadi kata cikgu besar tu, dia kata saya pun tak boleh buat apa-apa, sebab tak ada peruntukan yang boleh melarang benda tu. Tak ada peruntukan. Jadi ni kebebasan masing-masing. Oh, susah lah macam tu, kata ustaz ni. Kalau macam tu lah cikgu tua, saya berhenti lah mengajar. Buat apa saya mengajar ni? Kan, kalau cikgu pun tak boleh nak buat apa-apa. Ni, berhenti 24 jam letak jawatan tu. Sebab tak ada guna, kata dia, ngajar budak sepenat-penat, tiba cikgu lain pula ngajar benda sesat, benda tak betul, benda haram. Kita nak cegah maksiat, tiba orang lain ajak buat maksiat, tak ada halangan, boleh buat. Saya tanya benda ni dalam satu program kursus BTN di Mesir. Saya tak tahu Ustaz Zairul sempat mengikuti masa tu. Masa tu pengarah Kementerian Pendidikan turun. Saya tanya, minta maaf kalau sini ada Kementerian Pendidikan. Saya tanya masa tu tahun 90-an. Saya tanya soalan ni. Saya tanya macam mana sistem pendidikan negara kita ni? Macam mana? Ni isu ni. Isu pendidikan jasmani dengan guru pendidikan Islam. Yang mengajar Islam, hak yang ni jasmani mengajar sukan. Sukan buka aurat, Islam kata tutup aurat. Jadi jawapan dia, kata dia, memanglah tak ada peraturan yang boleh menghalang. Tapi kita dalam proses pembaikan. Itu jawapan dia tahun 90-an lah. Jadi saya tak tahulah hari ni sekolah macam mana. Tengok dah ubah ke belum sistemnya, ke superlatif. Jadi hari ni ada pula cadangan, mencadangkan supaya wajib ke atas orang-orang pelajar-pelajar Islam, diwajibkan dan diharamkan, wajib tutup aurat, diharamkan pakai baju yang ala-ala skirt. Yang bukan Islam tu pulang lain. Tapi yang Islam ni kita wajibkan dia. Bukan sunatkan, bukan galakkan, wajib. Buat surat arahan, pergi link. Itu sistem pendidikan, itu dalam buat sistem pendidikan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, sukan, hiburan, pendidikan, ekonomi, ni semua kena fikir macam mana aku nak daulatkan Islam. Banyak kerja kita tuan-tuan. Sebab itu tak boleh duduk diam, kena berjuang. Kalau tak berjuang, besok Allah tanya kita, kamu tahu tak benda ni mungkar? Tahu, wahai Allah. Habis kenapa kamu tak cakap? Nak buat macam mana Allah? Aku tak ada kuasa. Boleh jawab macam tu? Jawab saja. Sedangkan kita ada kuasa tapi kita tak nak buat. Kita ada cara tapi kita tak nak buat. Kan? Macam saya gunalah cara saya bercakap. Kan? Sebab tu Nabi kata, kulil haq walau kana murran, katalah yang benar walaupun pahit. Benda ni pahit nak telan, tapi saya kena cakap lah. Sebab saya takut besok ditanya. Sebab Allah dah bagi ilmu, tiba-tiba saya sembunyikan. Kata Nabi, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Siapa-siapa yang ditanya tentang satu-satu ilmu. Jadi tuan-tuan minta saya bagi ilmu malam ni, saya kena bagilah. Siapa yang diminta bagi ilmu, lalu dia menyembunyikan ilmu itu, maka dia akan dikekang dengan kekangan api neraka besok di hari akhirat. Wal'iyadzubillah. Jadi mudah-mudahan saya dah selesai tugas saya. Kan?
Nabi pun macam tu juga. Allah kata wa in tatawallau, kalau kamu dah beri mereka peringatan hai Muhammad tapi mereka tetap berpaling daripada kamu, wa ma anta illal balagh, kamu ni hanya tukang sampaikan saja. Tugas kamu wahai Muhammad beritahu je, sampaikan. Balagh ni daripada balagh tu lah jadi tabligh, menyampaikan. Tugas saya sampaikan. Yang nak laksanakan, siapa yang ada kuasa kena laksana. Yang ada peranan dia kena buat. Baik. Dan yang terakhir sekali tu perkara yang ketiga, perkara yang hikmah, perkara yang terakhir daripada hikmah. Yang hikmah yang pertama ataupun pengajaran istifadah yang pertama daripada hijrahnya Nabi SAW ini, iaitu kita dapat ambil pengajaran yang pertama tentang perjuangan Islam, jihad di jalan Allah Ta'ala. Susahnya Nabi, kalau banyak lagi nak cerita lah, sebagainya saya dah cerita waktu kuliah saya sebelum daripada ni. Yang kedua, pengajarannya ialah al-ukhuwah, persaudaraan. Buat saudaraan ni punya cerita pun panjang dulu, tapi saya sentuh sikit-sikit je. Ayat yang saya bacakan di awal-awal tadi tuan-tuan, ayat dalam surah Al-Hashr. Allah sebut apa? Allah sebut alladzina tabawwa'ud dara wal iman. Allah rakamkan dalam Quran bagaimana sifat dan gambaran ukhuwah persaudaraan yang cukup erat, yang cukup harmoni, yang cukup hebat di antara dua golongan Ansar dan Muhajirin. Apa dia? Allah kata yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka amat sayang kepada saudara-saudara mereka yang berhijrah ke dalam negeri mereka. Yani orang-orang Ansar di Madinah sayang kepada saudara-saudara dia yang baru datang. Dia sambut sungguh. Wala yajiduna fi anfusihim harajun, dan tidak ada hajat dalam diri mereka, dalam jiwa mereka, tidak ada satu kepentingan mimma utu, daripada apa yang mereka berikan. Sebab orang Ansar ni ada yang bagi tanah kebun pada orang-orang Muhajirin. Oleh kerana orang Muhajirin ada yang kebanyakan yang datang tu sehelai sepinggang, yang ada perniagaan, gedung-gedung perniagaan, kedai-kedai runcit pasar raya yang ada kat Mekah masa tu, dia tinggal belaka. Tokek-tokek pasar raya tinggal. Ahli perniagaan-perniagaan tu dia tinggal belaka. Dia punya apa? Dia punya permis perniagaan dekat Mekah dia tinggal. Datang ke Madinah sehelai sepinggang, bawalah sikit-sikit duit yang ada. Mana tokek-tokek kebun, sawit ke, kebun kurma, kebun anggur yang ada masa tu, semua tinggal kebun dia. Takkan nak bawa kebun bawa ke Madinah? Kerja gila kan? Tak bawa, tinggal kebun-kebun. Datang ke Madinah, selai sepinggang, tak ada kebun. Sedangkan hasil mahsul kerja dia semasa dia duduk Mekah, dia kebun. Sanggup berhijrah, tinggal kebun. Kalau fikir tu ribu, mungkin ruginya. Tapi kerana Allah dan Rasul, sanggup mereka tinggal. Lalu bila mereka datang ke Madinah, Allah gambarkan penduduk-penduduk Ansar ini sayang, bagi macam-macam. Ada yang bagi duit, ada yang bagi kebun, hatta ada yang bagi bini, sanggup cerai. Sebab masa tu ada sebahagian bini dia ramai, lebih daripada 4. Masa tu syariat Islam belum lagi menetapkan had beristeri. Jadi dia kata, aku mempunyai isteri, beberapa orang isteri, kamu tengok mana yang kamu berkenan, kamu pilih, aku akan ceraikan isteri aku tu. Sampai tahap macam tu sekali sayangnya saudara-saudara Islam yang Ansar ini, penduduk Madinah, kepada saudara-saudara dia daripada Mekah. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, Allah gambarkan. Dan mereka bagi itu wala yajiduna fi anfusihim harajun, tidak ada rasa berat hati dan tidak ada rasa apa, kepentingan. Aku beri engkau ni, engkau ada habuan untuk aku. Nak minta balasan, tak ada. Tak ada dari mereka. Bersih, ikhlas, semata-mata kerana Allah. Subhanallah. Allah rakamkan dalam Quran. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka melebihkan isar. Kerana itu kalau orang agama dia sebut isar. Isar apa? Melebihkan. Bagi kalau kita makan ni, kita isar sahabat, kita utamakan sahabat kita bagi dia makan dulu. Satu. Kalau ada lauknya, bila dia cubit dulu, lauk tu baru kita ambil pula. Makan.
Kalau makanan tu sikit, kita bagi dia makan buah dulu, kita makan sisa pun tak apa. Itu isar nama dia. Macam sahabat-sahabat ada yang dia dia miskin, dia tak ada makanan dia cukup-cukup untuk lelaki bini dia, tapi oleh kerana ada orang datang rumah menghormati tetamu, dia bagi tetamu makan, dia gelapkan rumah. Gelapkan rumah seolah macam black out. Kemudian dia buat ngunyah-ngunyah makan, padahal makanan tu hanya untuk tamu, dia tak ada makanan, tapi bunyi makan juga. Sebab apa? Nak raikan tetamu. Ini yang terjadi dalam sejarah Islam. Ukhuwah yang diajar oleh Nabi SAW, hasil daripada tarbiyah Nabi SAW. Sebab tu kalau kita baca tentang ayat Al-Quran tentang ukhuwah, hadis-hadis Nabi tentang ukhuwah, takut kita. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang daripada kalangan kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Tak beriman, kata Nabi. Kalau kamu sayang diri kamu lebih daripada saudara kamu, maka dianggap sebagai tidak beriman. Tapi ulama kata tidak beriman ni bukanlah tak ada iman langsung. Nuqsanul iman, kurang imannya. Kurang iman. Itu tafsiran ulama lah. Tapi hakikat yang sebenar wallahu alam. Sebab Nabi kata la yu'minu, tidak beriman, kata Nabi. Kalau ikut lafaz hadis tu, tak beriman ni, kalau kita faham tak beriman lah. Tapi ulama kata bukanlah tidak beriman langsung. Sebab iman ni ada 60 cabang lebih. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, kata Nabi. Iman itu ada 60 cabang lebih. Cabang yang paling tinggi, pucuk dia apa? Kalimatul la ilaha illallah. Cabang dahan yang paling rendah, cabang iman, dahan iman ialah apa? Imatatul adza anit tariq, membuang gangguan di jalanan. Jadi maknanya ada 60 cabang lebih iman. Satu daripada cabang iman itu ialah cinta pada saudara. Apa lagi cabang iman? An-nazafatu minal iman, bersih itu sebahagian daripada iman. Satu lagi cabang iman. Lagi apa? As-sabru minal iman, sabar itu sebahagian daripada iman. Dah lagi cabang iman apa lagi? Banyak lagi cabang-cabang iman yang Nabi SAW sebut dalam hadis-hadis dia, yang kita kena pelihara cabang-cabang iman ini, tuan-tuan. Satu daripada cabang iman ialah kita kasih kepada saudara kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi contohilah persaudaraan ini, pupuklah persaudaraan ini dengan sungguh-sungguh. Hari ini inilah nikmat persaudaraan hilang daripada kita kalangan umat Islam. Kenapa, tuan-tuan? Tengoklah. Kita sanggup menganggap saudara kita walaupun Islam, tapi oleh kerana dia lain bangsa, dia lain negara, kita anggap dia pendatang asing. Hilang rasa nikmat persaudaraan Islam tu, hilang. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab inilah kejayaan Yahudi dan Nasrani, memecahkan persaudaraan umat Islam, membodakan, bagikan umat Islam mengikut sempadan geografi. Ini kejayaan umat Islam. Kita bukan menolak sistem visa dan sebagainya, tapi tuan-tuan cuba tengok orang-orang dulu. Tok nenek moyang kita kan dah pergi Mekah, kan? Tu para ulama dulu kala tu, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dia pergi mengembara. Masa tak ada pasport. Orang dulu orang pergi kahwin, beranak pinak dengan orang Mekah. Tak, ada atuk-atuk kita dulu duduk tinggal kat sana, jadi tok guru lagi, mengajar dekat Masjidil Haram lagi. Pergi boleh stay kat sana. Hari ini susah dah. Sebab apa? Sebab sistem dikuasai oleh apa? Oleh Yahudi dan Nasrani. Dia dah berjaya dah. Kita pun tahu, terpaksa terkongkong macam tadi lah. Kita bekerja apa? Ikut kalender Masih. Dah terkongkong dah, tak boleh buat apa. Macam mana kita nak merdeka? Hakikatnya kita belum merdeka lagi. Sebab kita terpaksa ikut dia punya cara dia. Sebab apa? Sebab kita duduk bawah PBB, nama dia PBB. PBB tu siapa dia punya apa? Ketua dia Amerika. Negara yang punya kuasa veto dalam PBB siapa? Semua negara kafir belaka. Tak ada satu pun negara Islam. Amerika, Britain, Perancis, China, Rusia, semua belaka negara kafir belaka.
Satu negara Islam pun tak ada kuasa veto dalam PBB, tak ada. Kita hanya ikut arahan. Ini nasib malang umat Islam, yang hari ini umat Islam kena hijrah, seperti mana Nabi SAW berhijrah membina kekuatan umat Islam. Jadi mudah-mudahan dengan sikit sebanyak apa yang dapat saya sentuh hari ini, tuan-tuan, berikan kita semangat untuk kita melaksanakan tugas kita untuk menzahirkan kita sebagai khairul ummah, umat yang terbaik di kalangan manusia. Dengan kita memikirkan tentang Islam, memberikan sebahagian masa kita untuk Islam, dan menyerahkan sebahagian harta dan nyawa kita untuk Islam, barulah kita dianggap sebagai orang yang akan datang bertemu dengan Allah esok dalam keadaan cinta dicintai, redha diredai. Jadi saya mohon kemaafan kekurangan dalam bicara ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, keampunan, keberkatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fasikillahumma rabitataha wa adim muddaha wa ahdiha subulaha wa mlaha binurika alladhi la yahbu wa shrah sudurha bi faydil iman bik wa jamidut tawakkul 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabarallah.